Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua yang saya hormati, saya telah pun membaca akan satu fact dan saya itu fact, iaitu yang kononnya dikeluarkan oleh Perikatan Nasional, ditandatangani oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Ahli Parlimen Larut, Setiausaha Agung Perikatan Nasional 15/8/2021. Ini adalah satu perang saraf yang dibuat oleh JCOM untuk melagakan UMNO dan Datuk Ismail Sabri. Ya. Jadi apa yang saya nak katakan, kalau kita baca kenyataan itu, kita tak ada angin, tak ada topan. Perikatan Nasional ini ada 5 parti yang bergabung, Gerakan, PAS sendiri, Parti Star di Sabah, PBS sendiri adalah di dalam komponen Perikatan Nasional. Tetapi apabila dengan tiba-tiba dibuat kenyataan ini, seolah-olah parti ini tidak pernah membuat satu mesyuarat Majlis Presiden. Tidak disebut pun di dalam kenyataan ini berdasarkan kepada perbincangan antara ketua-ketua parti. Dari itu isu vaksinasi pandemik masih lagi menjadi senjata ampuh untuk menghalalkan apa juga tindakan untuk mengekalkan kerajaan Perikatan Nasional ini. Dan peliknya kenyataan ini dibuat dalam masa yang sama, satu perjumpaan di Royal Cholai antara Timbalan Perdana Menteri dengan Menteri Dalam Negeri. Apa yang dibincangkan kita tidak tahu, tetapi dari segi moralnya adalah agak pelik. Satu parti politik yang telah pun hilang majoriti masih lagi nak menunjukkan pengganti dia, iaitu pengganti Mahidin Yassin yang dikatakan besok akan letak jawatan untuk menamakan seorang Perdana Menteri baru. Dan di dalam kenyataan ini ada 2 benda yang berbeza. Satu kenyataan berkata kalau Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, timbalannya ialah Datuk Hamzah Zainuddin, Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Tapi jika dalam kenyataan ini pula menyebut Datuk Seri Azmin Ali pula jadi timbalan Perdana Menteri mewakili Bersatu. Jadi ini agak confused dan kita anggap ini perang persepsi, perang Saiwo, yang mana perang saraf ini masih berterusan hingga jam 11 tengah hari esok atau selewatnya pukul 1 tengah hari esok baru akan dapat cerita sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang menonton ini, keluar juga di dalam berita bahawa Lim Guan Eng selaku Seagung DAP telah bersetuju membenarkan anggota partinya untuk berbincang dengan lawannya. Lawannya ialah Perikatan Nasional, bukan UMNO. UMNO tidak ada perbincangan dengan DAP. Jadi kalau dilihat dari segi satu sepak terjang politik, alhamdulillah kalau DAP dapat bekerjasama dengan Pakatan Harapan, Pakatan Nasional. Di situ ada PAS, di situ ada PBM. Jadi apa yang berlaku ialah sebenarnya satu pembohongan lah yang dibuat oleh Mahidin Yassin pada suatu masa dia jadi Perdana Menteri. Ini kerajaan Melayu, PAS kata ini kerajaan Islam, mesti dipertahankan. Tetapi hari ini PAS tidak membantah berunding dengan DAP, parti yang dia musuhkan, parti yang dia lawan. Dan demi survival, untuk jangan hilang allowance menteri, bertaraf menteri, maka Haji Ari Lebay PAS tidak ada apa komen pun terhadap tindakan DAP untuk bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Inilah dia yang kita agak pelik sedikit dengan tindakan-tindakan politik survival terakhir ini, yang mana jelasnya parti pembangkang sekarang ini
berada dalam kedudukan 120 orang. Dan 105 berada dalam betul-betul blok pembangkang. Berbeza dengan 115, belum lagi ada kepastian berada di blok pembangkang kerana dia tidak memindahkan kursinya. Dari itu sekarang apa yang kita lihat memang besok kalau berlaku benda itu, iaitu desas-desus Tengku Razali menjadi Perdana Menteri. Sama ada sementara dia tetap Perdana Menteri, berdasarkan kepada juga di dalam media sosial, dalam kumpulan WhatsApp. Kalau orang tanya saya, adakah Tengku Razali layak untuk jadi Perdana Menteri? Pertama saya kata layak. Sebab daripada 14 orang pemimpin UMNO yang menunjukkan protesnya kepada Kerajaan Perikatan Nasional dan Mahathir, hanya Tengku Razali yang sebenarnya berada di blok pembangkang. Kan dia telah bertukar kursi dari blok kerajaan kepada blok pembangkang. Jadi itu Tengku Razali boleh dinamakan sebagai seorang Perdana Menteri. Berbeza untuk nak menamakan Najib Razak, dia tidak berada di blok pembangkang. Dia hanya sekadar menyatakan menarik sokongan kepada Perikatan Nasional, tapi kursinya tidak beralih. Jadi saya tidak nampak bahawa Najib Razak adalah pilihan yang tepat untuk jadi Perdana Menteri ataupun Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kerana dia tidak berada di blok pembangkang. Dia masih lagi berada dalam blok kerajaan Perikatan Nasional, walaupun dia menarik sokongan kepada Mahathir. Kerana ini prinsip dia. Dia tidak menarik sokongan pada kerajaan, dia menarik sokongan supaya Mahathir tidak jadi Perdana Menteri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak katakan, bahawa soal Ismail Sabri nak jadi Perdana Menteri ni atas kapasiti kedudukan apa dia nak jadi Perdana Menteri. Dia masih lagi ahli UMNO, belum lagi terpecat, berjawatan naib presiden. Sebarang tindakan dia mesti rujuk dulu kepada Presiden Parti, sama ada secara terbuka atau senyap. Jadi kalau Ismail Sabri untuk nak jadi Perdana Menteri, saya rasa dia kena berhenti menjadi ahli UMNO, mengisytiharkan keluar pada UMNO dan menyertai PBM. Barulah tepat dan sesuai jika dia hendak dilantik sebagai Perdana Menteri menggantikan Mahathir. Tetapi atas kedudukan dia sebagai ahli UMNO, walaupun dia berjawatan naib presiden dan dalam Kerajaan Perikatan Nasional bertaraf timbalan Perdana Menteri, dia tidak boleh menggunakan UMNO itu kejawatan Perdana Menteri, kerana kedudukan dia perlu mendapat sokongan daripada Majlis Tertinggi UMNO dulu. Ini yang penting. Tetapi masalahnya sekarang, Majlis Kerja Tertinggi tidak pernah bermesyuarat atau dirundingkan untuk menerima sokongan, menerima keputusan memberikan sokongan kepada Ismail Sabri sebagai timbalan sebagai Perdana Menteri. Ini kena faham tuan-tuan. Sebab masalah ini bergantung kepada beberapa masalah teknikal. Itu sebab saya nak jelaskan supaya anda semua faham bahawa Tengku Razali memang layak ditunjukkan sebagai seorang Perdana Menteri kerana dia berada di blok pembangkang. Tetapi Najib Razak, Ahmad Zahid Hamidi, semuanya tidak layak kerana dia tidak berada dalam blok pembangkang, seperti mana yang dikatakan oleh Speaker Dewan Rakyat Datuk Azhar akan pembahagian kursi itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah tuan-tuan semua termakan dengan beberapa penaikan dalam media sosial, termasuk perjumpaan di Raja Chulan. Perjumpaan Raja Chulan itu adalah dah di hujung tanduk dah. Telur sudah di hujung tanduk. Jadi di mana mereka cuba untuk mempertahankan kuasa, kerana yang mereka bimbang sekarang ini ialah kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, imej yang akan dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim jika dia menjadi Perdana Menteri ialah untuk membenterah rasuah. Dan
yang melakukan rasuah itu ialah di dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Selama berapa bulan Kerajaan Perikatan Nasional ini memerintah, kita maklum bagaimana penyelewengan tender, kontrak dan sebagainya. Bagaimana dengan tiba-tiba parti bersatu kaya raya dengan wang dan sebagainya. Bagaimana ini semua akan terdedah. Jadi mereka sekarang ini masih lagi bercadang memikirkan sama ada mereka akan bertukar. Ini yang bertukar ialah Perikatan Nasional, iaitu kalau dinamakan Tengku Razali sebagai Perdana Menteri, adakah komponen di dalam Perikatan Nasional ini akan menyokong? Ini satu persoalan yang besar.